Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama berhimpun dan berkumpul dalam persidangan kali ini. Insya-Allah pada hari ini kami akan berkongsikan sedikit ilmu berkaitan dengan kajian yang telah kami jalankan. Saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama dengan ahli-ahli penyelidik iaitu Romzi Ationg, Nurul Ain Zuhaimi, Nurul Ashikin Muda, Abang Muhammad Razif Abang Muiz, Azlan Syafiq Abdullah dan Analin Abu Bakar. Dalam kajian ini, tajuk yang telah kami persembahkan pada hari ini adalah berkaitan dengan pengaruh kepimpinan pengamal adat kaum Suluk dalam ritual kematian satu tinjauan awal di Sandakan Sabah. Dalam pembentangan ini, saya akan menyentuh beberapa perkara iaitu berkaitan dengan pengenalan, perbincangan, kesimpulan dan juga penghargaan. Baik, untuk pengenalan ya, sebagai yang mana kita maklum bahawa Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai bentuk etnik ya, di mana dengan adanya kepelbagaian etnik di Malaysia, maka kita telah menemui pelbagai adat dan juga pantang larang dalam masyarakat di Malaysia ini. Dengan munculnya kepelbagaian dari sudut adat resam dan juga pantang larang, dia telah mewarnai corak kehidupan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Maka kalau dilihat ya, suku kaum Suluk juga tidak terlepas memiliki dan mempunyai pengamal-pengamal adat yang masih berpegang kuat dengan ajaran nenek moyang sehingga mereka telah mempengaruhi sedikit adat kematian dalam masyarakat kematian Suluk pada hari ini. Baik. Dalam kajian yang telah kami jalankan ya, kami telah menemui dua adat iaitu adat semasa kematian dan juga adat selepas kematian dalam masyarakat Suluk dia di Sandakan. Untuk adat pertamanya semasa kematian ini kami telah menyumpai iaitu adat panumbingan dan juga adat balu-balu. Di mana adat panumbingan ini adalah adat pertama yang perlu dilaksanakan oleh kaum Suluk apabila mendapat tahu ada sesuatu kematian, di mana si mati ataupun jenazah ketika itu akan dibersihkan dahulu oleh ahli keluarga terdekat, iaitu mereka cuba membersihkan kalau sekiranya terdapat najis pada jenazah tersebut. Kemudian mereka akan meletakkan minyak di setiap sendi-sendi untuk melembutkan anggota badan jenazah. Okey, setelah jenazah tersebut dibersihkan, kemudian dia akan diletakkan di satu ruang untuk dibenarkan kepada hadirin untuk menziarahi. Ini adalah adat panumbingan ya yang ada dalam kalangan kaum Suluk di Sandakan. Kemudian adat balu-balu pula adalah adat bagaimana untuk mewawarkan berita kematian ini kepada masyarakat setempat, di mana suatu ketika dahulu kaum Suluk di Sandakan mereka menggunakan gong, untuk memberitahu hal kematian sebuah keluarga, di mana mereka akan memalukan gong tersebut mengikut pukulan yang dihaskan bagi memberitahu bahawa terdapat kematian berlaku dalam sebuah kampung tersebut. Tetapi pada hari ini mereka telah tidak lagi menggunakan gong itu sebagai alat balu-balu tetapi mereka telah menggunakan ataupun mereka telah mentransformasikan kaedah mewawarkan berita kematian itu dengan menggunakan WhatsApp group, Telegram, Instagram, Facebook dan sebagainya. Untuk adat kedua pula adalah adat memandikan jenazah, di mana kalau dilihat ya, adat memandikan jenazah dalam suku kaum Suluk hampir sama dengan adat memandikan jenazah dalam masyarakat Melayu. Cuma ada tiga perkara yang dilihat berbeza di antara suku kaum Suluk dan juga suku kaum Melayu.
Okey, yang pertama adalah upah memandikan jenazah. Okey, kalau kita lihat di mana dalam masyarakat Suluk di Sandakan, mereka telah memberikan upah sebentuk cincin emas, sama ada cincin emas itu kepunyaan si mati ataupun ahli keluarga, sebagai upah kepada orang yang telah menguruskan jenazah. Di mana kalau kita lihat ya, dengan kepentingan emas tersebut bermaksud bahawa menguruskan jenazah, memandikan jenazah juga merupakan satu kepentingan yang ada dalam kehidupan kita, maka mereka memberikan simbolik kepentingan itu dengan memberikan sebentuk cincin emas ya. Okey, untuk yang kedua ya, masyarakat Suluk juga mereka memandikan jenazah dengan menggunakan air lubi. Air lubi ini adalah air santan, di mana santan original, di mana tujuan menggunakan air lubi ini dalam proses memandikan jenazah adalah untuk memastikan daki-daki yang ada pada jenazah tersebut akan keluar. Okey, kemudian adat yang ketiga pula adalah air sembilan. Jenazah tersebut akan dimandikan dengan air sembilan, di mana setelah semua proses memandikan jenazah tersebut selesai, maka pengamal adat ini akan memandikan jenazah tersebut dengan menggunakan air sembilan. Itu air mutlak yang digunakan. Mereka menggunakan 9 kali gayung untuk membersihkan jenazah tersebut sebagai simbolik untuk mandi wajibkan jenazah tersebut ya. Okey, untuk adat yang ketiga ialah adat perasapan, di mana adat perasapan ini adalah adat yang digunakan oleh masyarakat Suluk di Sandakan dengan menggunakan asap kemian, di mana asap kemian ini bertujuan ya untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak sekiranya bauan itu keluar daripada tubuh si mati. Namun asap kemian itu telah diubah suai kepada adat lidi setanggi, memasang lidi setanggi. Namun pada ketika ini kalau dilihat masyarakat Suluk sudah kurang menggunakan adat tersebutlah, kerana mereka beranggapan bahawa adat ataupun adat perasapan ini tersasar daripada kehendak Islam. Okey, untuk adat yang keempat semasa kematian seseorang dalam kaum Suluk di Sandakan adalah adat mengkafankan jenazah. Okey, untuk adat mengkafankan jenazah ini dalam masyarakat Suluk ada sedikit perbezaannya, di mana masyarakat Suluk akan mengafankan jenazah dalam dua bentuk, iaitu yang pertama, lapisan pertama mereka akan memakaikan jenazah tersebut baju dan juga seluar dengan menggunakan kain kafan yang telah disediakanlah ya. Kemudian setelah selesai dipakaikan baju dan juga seluar, akhirnya mereka akan dibalutlah, akan dibungkus dengan kain kafan. Okey, untuk adat yang kelima adalah adat usungan dan juga adat naja-naja. Okey, setelah selesai seseorang jenazah itu dikafankan dan disembahyangkan, maka jenazah tersebut akan diangkat untuk dibawa ke tanah perkuburan. Okey, di sini berlakunya satu adat, iaitu adat usungan, di mana seketika jenazah itu diletakkan di dalam keranda dan dikeluarkan daripada rumah sebelum bergerak ke tanah perkuburan. Okey, jadi ahli keluarga akan mengangkat usungan tersebut, dan dikehendaki beberapa orang ahli keluarga terdekat ya, dalam kalangan si mati lah, keluarga si mati, melakukan adat naja-naja, di mana adat naja-naja ini dikehendaki ahli keluarga itu melalui di bawah keranda itu ulang alik sebanyak 3 kali. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan kerinduan ya, dalam kalangan ahli keluarga terhadap si mati, ataupun daripada si mati tersebutlah untuk merindui keluarganya. Manakala adat yang keenam pula dalam adat semasa kematian dalam kaum Suluk adalah adat pengemudian. Okey, di mana adat pengemudian ini ada sedikit perbezaannya ataupun pengaruh daripada adat pengamal adat, di mana apabila seseorang itu diamanahkan untuk menggali kuburan, maka mereka akan pergi ke kuburan dan pertama kali adalah memberi salam kepada ahli keluarga, memberi salam kepada ahli kuburan tersebut. Kemudian apabila telah selesai, apabila jenazah tersebut hendak dimasukkan ke dalam liang lahat itu, maka diamanahkan seseorang untuk
mengazankan ataupun mengiqamahkan jenazah tersebut. Kalau sekiranya jenazah tersebut lelaki, maka akan diazankanlah. Manakala sekiranya jenazah tersebut perempuan, akan diiqamahkan. Okey, pengamal adat kaum suluk ini mengatakan bahawa apabila seseorang itu disambut dengan azan, maka hendaklah dilepaskan dengan azan juga. Begitulah juga sebaliknya. Okey, kemudian itu adalah adat-adat semasa kematian, ya. Manakala adat selepas kematian pula, pengkaji telah menjumpai 8 bentuk adat selepas kematian. Okey, yang pertama adalah adat pantang larang, ya. Terdapat beberapa adat pantang larang dalam masyarakat suluk apabila berlakunya sesuatu kematian. Okey, sebagai contoh, okey, seseorang yang memegang objek kaca hendaklah berhati-hati ketika memegang objek kaca tersebut, ya. Dikhuatiri kalau sekiranya objek itu pecah, maka dia akan turut meninggal dunia mengikut si mati. Kemudian ahli keluarga juga dilarang mandi pada hari kematian tersebut, ya. Sebab dikhuatiri kalau sekiranya mereka mandi pada hari kematian tersebut, maka mereka juga akan turut meninggal menurut ikut si mati. Kemudian selain itu, ya, masyarakat suluk juga dilarang untuk makan dalam periuk, makan periuk, kerana mereka dikhuatiri kalau sekiranya makan dalam periuk ketika berlakunya kematian itu, muka seseorang itu akan ditumbuhi jerawat. Kemudian dilarang juga berdatang rambut, sikat rambut, kerana dikhuatirilah kalau sekiranya ahli keluarga yang menyikat rambut, maka dikhuatiri dia akan menjadi satu habit, perbuatan menjadi satu habit dalam kehidupan dia. Okey, kemudian adat yang kedua ialah adat bersedekah, di mana pada kebiasaannya ahli keluarga akan memberikan sedekah kepada orang yang telah membantu menguruskan jenazah si mati. Sama ada disedekahkan pakaian, disedekahkan wang ringgit dan sebagainya lah, bertujuan untuk memberikan pahala itu dibekalkan kepada si mati. Okey, kemudian yang ketiga adalah adat memijak abu, di mana adat ini apabila setelah pulang daripada tanah perkuburan tadi, ahli keluarga tidak dibenarkan terus masuk ke dalam rumah, ya, tetapi mereka dikehendaki dulu untuk memijak abu, di mana abu ini biasanya adalah abu yang didapati hasil daripada pembakaran sabut, sabut kelapa dan daun kering ataupun kayu, dan ahli keluarga akan memijak dahulu habuk kayu abu ini, kemudian barulah dibasuh dengan air, barulah masuk ke rumah. Okey, masyarakat pengamal kepimpinan masyarakat suluk ni, mereka mempercayai bahawa sekiranya mereka tidak melakukan amalan tersebut, memijak abu ini, mereka percaya bahawa roh jahat yang daripada kuburan tadi mengikut mereka ke rumah, dan mereka akan dipengaruhi dengan roh jahat. Jadi dengan cara memijak abu ini, maka roh-roh jahat itu tidak akan mengikut mereka untuk masuk ke dalam rumah. Okey, seterusnya adat yang keempat ialah adat kulangan. Adat kulangan ini adalah adat tempat tidur, di mana ahli keluarga akan menyediakan satu tempat tidur bagi roh si mati ini, di mana dalam kaum suluk mereka percaya bahawa orang yang telah meninggal dunia itu rohnya akan pulang ke rumah, dan sekiranya mereka tidak disediakan adat kulangan ini, adat tempat tidur ini, maka mereka akan berkeliaran. Jadi kalau disediakan kulangan ini, maka roh si mati itu akan berada di tempat tersebut. Okey, untuk adat yang kelima selepas kematian pula adalah adat menjaga-jaga, di mana pada malam kematian itu biasanya ahli keluarga dia tidak akan tidurlah, dia akan berjaga-jaga sebab dikhuatiri takut nanti kalau berlakunya perkara-perkara yang tidak baiklah, ya. Sebab dikhuatiri juga roh, apabila roh pulang ke rumah, kalau tidak dijaga, maka roh itu akan merayau-rayau. Okey, untuk yang keenam pula adalah adat menyediakan dulang makanan, di mana adat dulang makanan ini disediakan di sebelah kulangan tadi, di mana
pada kebiasaannya kaum suluk ni akan menyediakan dulang yang berisikan makanan kegemaran kepada si mati sewaktu dia hidup dahululah. Tujuan dia adalah untuk dia tahu bahawa roh-roh yang telah meninggal dunia ini berada dalam kelaparan, jadi mereka akan sediakan dulang makanan untuk roh tersebut makan makanan yang telah disediakan. Kemudian adat yang ketujuh pula adalah adat majlis kenduri, ya, di mana orang suluk biasanya mereka akan melaksanakan adat majlis kenduri ini kepada orang yang telah meninggal dunia, ya. Ada setengah mereka akan mengadakan majlis kenduri pada hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-20, hari ke-40 dan hari ke-100 kematian seseorang itu. Dan adat yang terakhir dan ritual selepas kematian dalam masyarakat suluk adalah adat sambutan hari kematian, di mana biasanya kaum suluk, ya, apabila sampai saja tarikh kematian seseorang itu, maka ahli keluarganya akan mengadakan majlis kenduri tahlil lah, ya, sebagai salah satu daripada tanda ingat mereka kepada si mati dan untuk sedekahkan pahala kepada si mati. Baik, untuk kesimpulannya, adat kematian merupakan norma kehidupan bagi setiap insan di muka bumi ini, tak kira agama, bangsa maupun darjat. Semua masyarakat semestinya mempunyai adat-adat dan juga pantang larang yang berlainan mengikut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Baik dalam masyarakat suluk ini, mereka masih lagi berpegang kuatlah dengan pengaruh kepimpinan pengamal adat, ya, di mana ada juga setengah pengamal adat yang telah meminggirkan ataupun mengetepikan sedikit demi sedikit adat yang ada dalam kaum suluk kerana mereka khawatiri adat tersebut ada yang bercanggah dengan kehendak Islam. Kemudian pengamal adat masyarakat suluk mempercayai bahawa upacara ini harus dilakukan secara berperingkat kerana dianggap sebagai satu kewajipan bagi suku kaum suluk. Jadi untuk yang terakhirnya, penghargaan, saya ataupun kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Sabah dan juga Pusat Pendidikan dan Inovasi UMS di atas kelulusan geran skim Geran Acculturation SGA 003 2019 dan juga geran Pendidikan Penerbitan Sumbangan Global Academic Excellence GAE. Saya rasa itu saja untuk pembentangan kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.